Salam sejahtera, kami daripada ahli kumpulan 9 ingin membentangkan hasil kajian kami. Kami terdiri pada 5 orang, iaitu ahli yang pertama ialah Yusnina Maria anak Muri, ahli yang kedua Rozana anak Bala, ahli yang ketiga Tesamina anak Thomas Berry, ahli yang keempat Nori anak Jemat, dan ahli yang kelima adalah Emilia anak Kian. SMK Khair Johari Tanjung Malim yang diinspirasikan oleh tokoh pendidik dan Menteri Pendidikan terkemuka Allahyarham Tan Sri Khair Johari. SMK Khair Johari telah ditubuhkan pada tahun 1976 dengan visi cemerlang jiwa dan minda serta misi menyediakan pendidikan bertaraf universal berkeluasan 9 ekar dan menempatkan 11 buah bangunan yang terdiri daripada bangunan pejabat, makmal amali sains, makmal ICT serta blok pendidikan khas. Antara objektif kajian kumpulan kami ialah mengkaji struktur pengurusan organisasi di sekolah. Kedua, menganalisis peranan struktur organisasi dalam pembahagian tanggungjawab dan peranan warga sekolah. Dan yang ketiga, menghuraikan cabaran yang dihadapi dalam menjayakan pengurusan struktur organisasi. Seterusnya, metodologi kajian. Secara kualitatif, kami telah menemu bual pengetua SMK Khair Johari iaitu Encik Muhammad Fauzi bin Jamaluddin. Secara kuantitatif pula, kami telah mengedar 15 set borang soal selidik dalam bentuk Google Form diedarkan dalam kalangan guru SMK Khair Johari. Okey, dan guru-guru itu perlulah mengikut tugasan-tugasan yang kita beri, termasuklah. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian. Bagi bahagian A, iaitu demografi responden, terdapat 3 bahagian, iaitu jantina, umur, dan status. Bagi jantina, seramai 2 orang guru lelaki yang menjadi responden dan juga 13 orang guru perempuan yang menjadi responden. Bagi umur pula, 6 orang guru yang dalam lingkungan 41 hingga 50 tahun, 6 orang guru berada dalam lingkungan 31 hingga 40 tahun, dan 3 orang guru berumur 51 tahun ke atas. Bagi status pula, sebanyak 13 orang guru yang telah berkahwin dan 2 orang guru yang masih bujang. Seterusnya, kita akan memasuki dapatan kajian bahagian B. Seramai 10 orang responden telah menjawab sangat setuju bagi pernyataan struktur organisasi di sekolah jelas serta mudah difahami oleh semua warga sekolah. Selain itu, 3 orang responden telah menjawab tidak pasti bagi pernyataan ini, manakala seorang responden juga telah memilih pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Seterusnya, bagi pernyataan setiap warga sekolah dapat memahami tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam struktur organisasi, seramai seorang responden telah menjawab sangat setuju dan 9 orang responden telah menjawab setuju, manakala 3 orang responden telah memilih jawapan tidak pasti. Masing-masing seorang responden telah menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Di samping itu, untuk pernyataan struktur organisasi di sekolah memberi ruang kepada penglibatan penuh dan kerjasama yang baik semua pihak. Seramai 12 orang responden telah bersetuju dan 3 orang responden telah memilih sangat setuju, sangat tidak setuju dan tidak pasti.
Tambahan lagi, untuk penyataan struktur organisasi memastikan komunikasi yang efektif antara pihak pengurusan dan guru bagi mencapai sesuatu objektif. 11 orang responden telah memilih setuju, 2 orang responden telah memilih tidak pasti, dan 1 orang responden telah memilih sangat setuju dan sangat tidak setuju. Data yang terakhir yaitu seramai 12 orang responden telah menjawab setuju dengan pernyataan struktur organisasi di sekolah sesuai dengan keperluan dan cabaran semasa pendidikan, manakala 2 orang responden menjawab tidak pasti dan hanya 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Seterusnya, bahagian analisis data temu bual. Bagi pengendalian dan pembentukan struktur organisasi sekolah, mesyuarat khusus akan diadakan pada awal persekolahan, iaitu mesyuarat pengurusan sekolah. Selepas mesyuarat diadakan, pihak pentadbir akan membuat satu struktur tugas untuk guru-guru. Pihak pentadbir akan melantik jawatan kuasa kecil bagi melaksanakan tugasan tersebut agar tugasan tersebut berjalan dengan lancar. Guru perlulah mengikut tugasan-tugasan yang telah diagihkan, termasuklah tugasan sebagai guru kelas, guru setiausaha, mengurus hal ehwal murid, kurikulum dan pelbagai lagi jawatan kuasa yang telah dibagikan. Okey, kita pelantikan tu dia ada siap dengan surat. Okey, maknanya guru perlu melaksanakan setiap tugasan itu mengikut ketetapan yang kita dah buat, dan sekiranya perlu kita lantik dari semasa ke semasa, sekiranya perkara itu perlu disegerakan, okey, kita akan buat secara spontan lah. Maksudnya kalau ada yang perlu untuk dilantik pada waktu yang bukan di awal persekolahan tu, maka kita secara guna kuasa pentadbir kita akan melantik guru tersebut. Selain itu, soalan kedua yang diajukan kepada pengetua tersebut adalah mengenai pengaruh kerjasama antara guru, pelajar dan ibu bapa di sekolah. Beliau telah menyatakan bahawa pihak sekolah akan sentiasa memberi perkembangan maklumat tentang program-program ataupun informasi yang diadakan. Yang kedua pula, pelaksanaan mesyuarat PIBG yang dilakukan antara pihak guru dengan ibu bapa. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga memberi semangat dari segi kewangan, idea dan juga kemahiran. Kemajuan sekolah, kemejadian sekolah itu kerjasama antara guru, pentadbir dan ibu bapa itu sangat penting dalam menggerakkan kemejadian murid ni. Jadi pengurusan sekolah perlu cekap. Okey, sama sekali guru-guru, pengetua dan ketua pentadbir perlu dan pasti perlu sentiasa memberi maklum-makluman ataupun segala kerja-kerja itu berjalan dengan lancar. Maknanya pemantauan itu mesti dilaksanakan setiap masa, dari semasa ke semasa, dan sekiranya ada info-info kita akan adakan. Kebiasaannya kita adakan pada hari Khamis, iaitu kita namakan sebagai contact time. Soalan ketiga ialah cabaran utama dalam memastikan struktur organisasi sekolah berfungsi secara efektif. Pengetua berpendapat bahawa di mana pihak pengurusan mengalami kesukaran dalam mengendalikan guru yang mempunyai pelbagai ragam dan watak dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, kecenderungan minat guru yang pelbagai. Hal ini demikian kerana pihak pengurusan harus meneliti minat-minat guru berdasarkan kemahiran minat guru tersebut. Kalau kita tengok 77 orang guru tu, dia pelbagai. Maksudnya ada yang pelbagai watak A, B, C, D. So bagaimana kita nak melaksanakan, kita nak meminta supaya guru itu bersatu hati, bersatu idea, bersatu pandangan, dapat dan mendengar arahan-arahan dengan baik dan dapat melaksanakan dengan baik. So bagaimana kita nak, jadi peranan pengetua adalah sangat penting, peranan pentadbir adalah sangat penting. Jadi kita kebiasaannya akan melaksanakan tugas-tugas cikgu ni, kita akan bagi berdasarkan kebiasaannya lah. Saya akan mengambil kecenderungan cikgu tu. Kan, cikgu ni minat macam mana, cikgu B minat macam mana. So minat-minat itu yang kita ambil. Kita tengok, okey,
So kerja dia yang ini bahagian apa yang paling dia efektif dan bagus, yang ini yang mana yang bagus. So kita cuba, dan sekiranya guru-guru baru kita cuba dengan pendekatan ataupun kita cuba dengan aktiviti yang baru, dan selalu saya akan bertanya dengan cikgu-cikgu tersebut sekiranya mereka boleh atau tidak. Kalau mereka kata nak cuba dulu, jadi kita cubakan. Kesimpulannya, kajian ini dapat memberikan gambaran tentang peranan sosiologi dalam struktur organisasi. Dengan adanya metodologi secara pemerhatian, temu bual dan soal selidik, kajian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan tajuk. Hasil temu bual bersama Pengetua Sekolah SMP Khair Johari memberikan pandangan serta maklumat yang padat tentang bagaimana struktur organisasi tersebut dijalankan.